Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Kepada sesiapa yang tak subscribe lagi, korang boleh tekan subscribe button kat bawah ni. And if korang dah subscribe tu, thank you so much, okay? Video seram kita hari ni adalah 5 tempat seram dekat negeri Pulau Pinang. So kalau korang nak tahu apa 5 tempat tu, korang kena stay tune sehingga hujung video. Sebab mana tahu tempat seram tu dekat dengan korang. Jadi tempat yang pertama adalah villa berhantu di Bukit Feringgi. And Nisa dapat satu cerita ni daripada satu blog yang dikatakan kisah ini adalah kisah yang sebenar. Jadi kisah dia bermula macam ni. Semua bermula pada hari Sabtu awal bulan Mac tahun 2018. And seperti biasa adat company dia akan buat macam setiap tahun ada trip untuk satu group lah. And ada satu company ni, diorang punya group kena pergi trip ke Pulau Pinang. Dan salah seorang daripada mereka diberi tugas untuk book hotel dekat sana. And disebabkan ada masalah teknikal dan sebagainya, seorang lelaki bernama Aaron tak boleh nak book. Jadi team leader diorang book hotel tanpa discussion dengan team member lah. And diorang pun bersetuju sebab villa tu murah daripada villa-villa yang lain. And dorang pergi check in dekat villa tu pada pukul 5 petang. Dekat sini, dekat villa ni, dekat masa dorang sampai ni, bermula kisah dorang diganggu. Ada seorang ahli dekat dalam grup tu dinamakan sebagai Ija. Dia masa awal-awal menjejakkan kaki dekat villa tu lagi, dia dah rasa macam aura yang lain macam tau. And bila dia sampai je dekat situ, memang satu badan ni meremang bulu roma. And dia rasa macam tak sedap hati sangat. Jadi dia teringat dengan pesan atuk dia yang atuk dia pernah cakap, kalau pergi ke tempat yang baru yang tak pernah pergi lagi, kena baca Al-Fatihah dan juga kena bagi salam sebelum masuk. So Ija pun buatlah benda tu. Okay, sebelum Nisa ceritakan dia punya flow cerita macam mana, villa tu dia ada 3 tingkat tau. And tingkat atas sekali ada 2 bilik. And semua perempuan duduk dekat bilik atas. And dekat bilik tu juga ada satu bilik untuk mencuci pakaian, iaitu laundry room lah. And tingkat 2 pula untuk lelaki. And tingkat 1 untuk dapur and toilet serta ground floor punya TV. And pemandangan dekat situ memang sangat cantik sebab villa ni dia menghadap laut tau. So kalau Nisa rasa kalau korang orang Penang ataupun pernah pergi Penang, korang mesti tahu villa ni dekat mana. Jadi dalam satu blok tu ada 8 buah villa. Tapi ada 2 buah rumah je yang ada penghuni, iaitu dekat first corner dengan last corner. Lepas tu tengah-tengah tu semua kosong lah. Tapi diorang macam tak rasa pelik sangat sebab villa tu harga dia mahal. So diorang macam fikir maybe orang tak duduk sebab villa tu harga dia mahal. Tapi ada kisah lain sebenarnya. Jadi kisah bermula pada waktu maghrib. And Ija ni pun dia naik tingkat atas untuk bersihkan diri, untuk mandi-mandi, nak freshkan diri semua sebab dia nak prepare untuk solat. So Ija pun masuk je kat dalam bilik air ni untuk cuci muka and bersihkan diri. Tiba-tiba pintu bilik air tu terbuka dengan sendiri. Padahal pintu bilik tu memang tertutup rapat. Jadi memang tak logik langsung kalau nak cakap angin ke, memang tak logik langsung untuk pintu macam tu terbuka dengan sendiri. Selain Ija, ada lagi 2 orang kawan perempuan dia, nama dia Yaya and Luna. So masa Ija ni meluru masuk bilik, Yaya dengan Luna ni pun macam pelik lah. Dia sebab dia tak nak takutkan kawan-kawan dia, so dia just senyap and dia just keep it to herself lah. And dalam pukul lepas maghrib tu, macam lepas diorang dah settle solat apa semua, diorang pergi dekat tingkat bawah sebab diorang ada barbecue. So barbecue tu dah habis dalam pukul 10 malam macam tu jugalah. So bila dah settle barbecue semua tu, diorang pun terus naik atas. Tak adalah lewat sangat, baru pukul 10. Tapi sebab yelah diorang macam gerak awal nak ke Penang apa semua and baru je rest,
So dorang pun naik ke atas untuk rest, nak tidur awal lah sebab penat kan satu hari tak rest. So bila dia buka je selimut tu, dia nampak dekat atas cadar tu ada setitis darah yang sangat fresh. So macam kita boleh nampak tau macam darah tu baru lagi ataupun darah tu darah yang dah lama. Tapi macam darah yang Ija jumpa ni, dia memang satu darah yang fresh, yang merah yang darah fresh. Korang mesti tahu kan darah fresh macam mana. So dia pun macam oh tak apalah, maybe kawan-kawan ni period. So dia tanya dengan Yaya and Luna, dorang period ke? Tapi kedua-dua cakap tak period. So dia pun macam tak nak kecohkan keadaan sebab yelah dia dah penat apa semua. Dia just alihkan je lah cadar tu ke tepi and dia naik atas katil dan dia tidur. Tapi pada malam tu Ija memang tak boleh nak tidur sebab dia kena gangguan macam-macam. And first kali dia macam terbau bunga melati yang memang sangat-sangat kuat. So dia tidur dekat pusing kat kiri, pusing kat kanan, memang tak lena. So baru je nak lena sikit, terkejut dia sebab ada orang macam tarik dia punya selimut. Dia boleh buat bodoh ni. Lepas tu tiba-tiba macam ada orang tarik rambut dia tau. So dia pun macam dalam hati dia ingat dia seorang je yang kena sebab dia tidur dekat paling hujung. Tapi sebenarnya Luna pun kena kacau. And Yaya ni dia seorang yang penakut tau. So dia masuk full body dia dekat dalam selimut. So kira dia macam dia selubung satu badan dia dalam selimut lah. And dalam pukul 12:30 malam tu diorang memang macam dah tak boleh nak tahan sangat tau. So dia pergi dekat tingkat bawah. And kebetulan dekat tingkat bawah tu diorang terjumpa boyfriend Luna ni. So boyfriend Luna ni pun dia tak boleh nak tidur tau sebab dia kena kacau masa lepas mandi. And dia ada dengar orang tutup pintu bilik air. Sedangkan dalam bilik tu dia seorang tau sebab bilik tu bilik master bedroom. So memang dia seorang and tak ada orang lain. Tapi macam mana tiba-tiba boleh bunyi pintu tutup. So diorang berempat ni pun pergi dekat tingkat bawah sekali. And diorang tengok team leader semua tengah berpartisakan. And diorang duduklah dekat luar rumah tu. Masa ni Ija tak buka cerita lagi tau. Tapi dia buka cerita bila boyfriend Luna ni buka cerita dulu. Sebab masa dia nak cuci Tupperware bekas marinate ayam apa semua tu dekat dapur, masa tu dia dibantu oleh Adli tau. Adli ni masa tu dia pergi kat luar rumah nak ambil bekas yang nak dicuci. And masa tu oleh kat belakang tu ada perempuan yang menyerupai Yaya. So tapi dia ingat yang dia ingat macam Yaya ni membelakangi Ija. So tengah-tengah menuju ke toilet tingkat 1 tu, Ija panggil nama Yaya tau. Yaya, nanti tolong ambil bekas daging dekat luar tu So Yaya ni just angguk. Tapi macam pelik lah sebab macam kita kalau dengan kawan-kawan kita mestilah kita bercakap kan. Tak adalah kita macam just angguk macam tu. Lain lah kalau macam stranger ke apa. Tapi Ija macam fikir oh tak apalah, maybe dia tengah bad mood ke apa. So dia just abaikan je lah. Bila Ija pergi kat bawah nak panggil kawan-kawan dia lain untuk makan, tiba-tiba persoalannya, siapa yang Ija jumpa dekat atas tu?